warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Atika binti Hashim bernombor metrik D2014-1067-148. Saya mengambil bidang pengajian pendidikan awal kanak-kanak dengan pujian. Dan saya akan membentangkan satu topik yang berkaitan dengan subjek KPF perkembangan pendidikan di Malaysia, falsafah dan dasar. Saya dan kumpulan saya mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Norila binti Mat Saleh. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan falsafah dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Okey, belajar falsafah merupakan objektif saya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang falsafah, untuk menerangkan bahawa falsafah penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara dan untuk mengenal pasti kepentingan falsafah dalam sistem pendidikan. Okey. Belajar falsafah merupakan satu ilmu yang mempelajari mengenai sesebuah proses memahami aktiviti-aktiviti berfikir manusia. Falsafah itu sendiri adalah aktiviti berfikir. Falsafah itu juga boleh mendorong manusia untuk berfikir dengan lebih baik dan kritis. Ia juga merupakan cabang yang penting dalam sesebuah pendidikan. Seperti yang kita tahu, tujuan falsafah adalah untuk mencari dan membuktikan kebenaran dan memberi arah, tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam pendidikan. Dan seterusnya, kepentingan falsafah dalam sistem pendidikan adalah sebagai arah tuju, panduan dan bimbingan kepada sesebuah negara dalam membentuk perkembangan belajar. Seterusnya, kepentingannya juga adalah untuk membuktikan kebenaran dan hala tuju sesebuah pendidikan dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam sistem pendidikan. Okey, kita tengok kepentingan yang pertama iaitu sebagai arah tuju, panduan dan bimbingan kepada sesebuah negara dalam membentuk perkembangan pelajar. Okey. Dalam bagi kepentingan ini, setiap apa yang dilakukan dia mempunyai arah tujuan dan matlamat yang ingin dicapai, seperti termasuk dalam pendidikan. Untuk kepentingan ini, guru dapat mengetahui maklumat, guru dapat mengetahui matlamat dan perkara yang harus dilakukan bagi mencapai matlamat dalam sesebuah pendidikan. Okey, contoh dengan adanya falsafah ini kita dapat mengetahui matlamat atau arah tujuan sesebuah pendidikan. Sebagai contoh, dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang bermaksud ingin dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang mencapai keseimbangan dari segi jeri ataupun keseluruhan berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Okey, dalam konsep ini, guru harus sedar bahawa mereka sebenarnya memikul tanggungjawab yang amat besar. Guru perlu mencurah ilmu sama ada pelajarnya tidak menunjukkan minat atau sebaliknya. Guru juga haruslah peka dalam isu-isu semasa dan menyesuaikan diri dengan bijak bagi menangani masalah pengajaran dan pembelajaran atau PDP, terutama sekali dalam bentuk pembentukan disiplin pelajar. Okey, seterusnya, guru yang profesional iaitu guru itu harus menekankan 3 aspek penting iaitu kepakaran, pengetahuan dan pembentukan sosial. Okey. Menurut Albert Bandura, dalam teori sosialnya, proses mengamati dan meniru perlakuan dan sikap orang lain sebagai model merupakan adalah tindakan belajar. Sekiranya guru menunjukkan sikap dan model yang baik kepada pelajar, pelajar akan mengikut apa yang diamalkan oleh guru tersebut. Okey, bagi kepentingan yang kedua adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam pendidikan. Okey, falsafah juga penting dalam sistem pendidikan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam pendidikan. Okey, dengan adanya falsafah, kita dapat dengan menurut Ali Saifullah 2004 yang menyatakan falsafah dan pendidikan mempunyai hubungan ataupun hubung kait yang erat. Okey, banyak di antara masalah-masalah pendidikan tersebut yang merupakan pertanyaan-pertanyaan ahli falsafah yang memerlukan pendekatan ahli falsafah dalam penyelesaiannya. Okey, seterusnya pendekatan yang digunakan antara lain sebagai berikut, iaitu pendekatan secara spekulatif, iaitu teknik pendekatan berupa memikirkan,
mempertimbangkan dan menggambarkan tentang sesuatu objek untuk mencari hakikat sebenarnya pendidikan. Okey, hal itu juga disebabkan kerana tidak semua masalah boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah ilmiah sahaja. Ia juga perlu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada dalam falsafah. Okey, masalah itu seperti pertanyaan seperti hakikat pendidikan, apakah itu pendidikan berguna untuk kepribadian manusia, tujuan pendidikan, siapa yang bertanggungjawab dalam pendidikan dan sehingga mana tanggungjawab itu harus kita jalankan. Dan pertanyaan juga seperti apa hakikat pribadi manusia itu dan manakah yang utama untuk dididik. Okey, apa isi kurikulum yang relevan dengan pendidikan yang ideal, bagaimanakah kaedah pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal dan bagaimana asas penyelenggaraan pendidikan yang baik. Itu adalah antara persoalan-persoalan falsafah yang timbul tentang pendidikan. Okey, semua pertanyaan di atas merupakan persoalan pendidikan yang memerlukan usaha-usaha pemikiran yang mendalam dan sistematis atau analisa falsafah untuk menyelesaikannya. Okey, ini berkaitan dengan tokoh-tokoh ataupun ahli-ahli falsafah. Okey, falsafah juga berfungsi menyelesaikan masalah-masalah di atas melalui berbagai pendekatan sesuatu. Seperti yang dia kata tadi, pendekatan yang digunakan antara lain adalah seperti pendekatan spekulatif, iaitu teknik pendekatan berupa memikirkan, mempertimbangkan dan menggambarkan tentang sesuatu objek atau untuk mencari hakikat yang sebenarnya tentang pendidikan. Okey, selain itu kita boleh menggunakan pendekatan normatif, iaitu teknik pendekatan berupa usaha untuk memahami nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia dan dalam proses pendidikan serta bagaimana hubungan antara nilai-nilai dan norma tersebut dengan pendidikan. Okey, dengan adanya falsafah kita boleh mengetahui apa norma-norma yang ada dalam pendidikan. Okey, seterusnya pendekatan analisa konsep, iaitu teknik pendekatan melalui usaha memahami konsep dari para ahli pendidikan, para pendidikan dan orang-orang yang menaruh minat terhadap pendidikan dengan tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Okey, analisa ilmiah terhadap realiti kehidupan sekarang yang aktual, iaitu teknik pendekatan dengan cara mendeskripsi dan kemudian memahami permasalahan-permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan dalam proses pendidikan yang berhubung dengan pendidikan. Okey, bagi poin yang kedua ini, dia membantu menyelesaikan masalah yang berlaku dalam pendidikan. Kita boleh lihat bahawa untuk menyelesaikan masalah ini, kita memerlukan pendekatan-pendekatan yang bersesuaian. Okey, dengan sekiranya kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersesuaian, iaitu kita melibatkan tokoh falsafah atau ahli falsafah. Mereka adalah orang yang mahir. Sebab itu dikatakan bahawa falsafah ini penting dalam sesebuah pendidikan sebuah negara. Seperti yang kita tahu, semua negara ada falsafah mereka sendiri. Contoh di Malaysia, terdapat banyak falsafah, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru, falsafah pendidikan khas dan banyak lagi yang kita gunakan. Itu adalah satu cabang untuk kita menjadikan pendidikan itu sesuatu yang pendidikan yang lebih mantap untuk kita dalam sesebuah negara. Okey, seterusnya adalah membuktikan kebenaran dan hala tuju sesebuah pendidikan. Falsafah juga penting untuk membuktikan kebenaran dan hala tuju sesebuah pendidikan. Okey, menurut Dr. Parestia 2002 menyatakan falsafah berfungsi untuk memberi petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Okey, seperti yang kita tahu, semua guru perlu berkemahiran tentang pedagogi ini. Sebab apa? Sebab kita nak mengajar pelajar-pelajar yang tidak tahu apa-apa, dan kita sebagai guru perlu tahu apa yang kita perlu mahir dalam pedagogi. Okey, untuk membuktikan kebenaran dan hala tuju sebuah pendidikan ni, dia falsafah juga adalah salah satu cara yang digunakan oleh ahli pendidikan dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikannya di samping menggunakan metod-metod ilmiah yang lain. Okey.
Sebagai contoh, falsafah pendidikan ini adalah digubal dari usaha berfikir secara rasional atau kritik rupa negara. Okey, Stop. Terdapat pelbagai aliran falsafah tentu akan memberikan corak terhadap teori pendidikan yang dikembangkan oleh ahli pendidikan atas dasar aliran falsafah tersebut. Okey, falsafah juga berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dipelajari atau dikembangkan oleh ahlinya mempunyai kaitan dengan kehidupan yang nyata. Okey, dia sebab itu yang mengatakan bahawa ia membuktikan kebenaran dan hala tuju sesebuah pendidikan. Tujuan dia adalah untuk mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Okey, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan ini akan menjadi suluh yang memberi pedoman dan inspirasi kepada sesebuah negara atas usaha segala pendidikan sama ada dalam institusi pendidikan atau di luar institusi pendidikan. Ini adalah contoh daripada saya ambil salah satu falsafah yang ada di sesebuah negara. Contoh yang saya ambil adalah contoh di Malaysia. Okey. Dengan adanya falsafah juga ia akan membolehkan kita untuk mengambil tindakan atau melakukan kegiatan aktiviti yang selaras dengan kaedah yang telah kita fikirkan dan sikapnya terhadap masalah-masalah tersebut hasil daripada kesimpulan masalah, sikap, kaedah dan kegiatan tadi. Okey, hasil dari itu dia memberi kesan. Kesannya adalah peranan ilmu falsafah itu sendiri yang mana dalam menghadapi masalah-masalah pendidikan kehidupan seperti persoalan ketuhanan, kebenaran, kebahagiaan dan lain-lain yang memberi impak terhadap kehidupan kita. Okey. Apa yang boleh saya simpulkan daripada pembentangan saya ini adalah kita boleh menyatakan bahawa falsafah adalah aktiviti berfikir menurut tata tertib, bebas dan berfikir sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Sedangkan pendidikan bererti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Ini menyatakan bahawa falsafah ni boleh membimbing kita ke arah kedewasaan dan boleh memberi kita perkembangan secara keseluruhan iaitu daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, falsafah dan pendidikan ini falsafah dan pendidikan ini mempunyai hubungan yang meluas iaitu hubungan antara cabang disiplin ilmu dengan cabang yang lain berbeza-beza sehingga merupakan sintesis yang merupakan terapan ilmu pada bidang kehidupan iaitu ilmu falsafah pada penyelesaian masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Okey. Dan kita boleh lihat daripada sini bahawa falsafah itu penting dalam sesebuah pendidikan. Sekiranya tiada falsafah, bagaimana kita untuk kita mengetahui matlamat sesebuah pendidikan itu sendiri. Okay, sekian, terima kasih daripada saya.